nasihat yang ke-15 daripada kitab Ayyuhal Walad, iaitu 8 wasiat Imam Khatim Al-Asam rahimahullah yang dia dapat daripada gurunya bernama Imam Asy-Syaqiq Al-Balkhi. Jadi gurunya nama Imam Syaqiq Al-Balkhi, anak muridnya bernama Imam Khatim Al-Asam. Jadi kita nak lihat nasihat-nasihat yang dibicarakan. Daripada 30 tahun dia belajar dengan gurunya, maka dia mengambil 8 nasihat yang kita telah baca. 3 nasihat pada 2 minggu sudah, iaitu kita berhenti pada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa ada di sisimu itu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Jadi apa di sisi kita, sama ada kita punya harta, akhirnya habis. Sekaya mana pun kita, dia akan habis. Maksud habis, mati sahaja. Tidak ada orang mati yang membawa hartanya ke kuburannya. Dia hebat mana pun, kaya mana pun, apabila sampai dia kepada detik kematian, harta itu bukan lagi miliknya, maka dia tidak ada apa-apa. Yang ada cuma kain kafan yang menyelubungi tubuhnya. Begitu juga mereka yang ada kekuatan, sampai masa maka kuatnya akan habis. Begitu juga mereka yang ada kecantikan, sampai masa cantiknya habis. Begitu juga mereka yang ada pengikut, sampai waktu tempoh jawatannya, maksudnya kalau dia seorang ahli politik, sampai tempoh jawatannya pengikutnya akan hilang. Kalau dia seorang public figure, artis ke, dia seorang pemain bola sepak ke, dia seorang atlet ke, sampai masa dia habis dia punya tempoh, maka tidak ada lagi pengikut dia dan tidak ada lagi orang yang akan menyanjungnya. Maka kita lihat faedah yang keempat hari ini daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'nallah wa bi'ulumi fid daraini, al-faidatu rabi'ah. Inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna anna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal ashairi fartarra bihim. Sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini, ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyaknya kaum dan pengikutnya. Lalu ia tertipu dengan cara berfikirannya ini. Jadi ada yang menyangka mulianya dia, maka dia ramai kaum. Maksudnya ramai kaum tu ramai peminat dia. Ramai yang ikut dia, ramai orang yang cuba untuk follow dia. Ini macam kita punya kadang-kadang tadi kan dia tanya, Puan Rahbi tanya macam mana nak ramaikan kita punya peserta kelas kan. Itu kita jangan bagi saya kena usahalah, kita share, kita buat hebahan dan lain-lain, tapi bukan kita nilai pada sudut ramainya itu menunjukkan kualiti. Usaha je. Sebab apa, kalau kita down ataupun kita putus asa, kita rasa terkilan, kita rasa kecil hati dengan tidak ramai yang sertai, akhirnya kita tak akan buat benda baik. Jadi kita bukan nak tunjuk yang itu, tapi kita usaha, kita cuba cari seramai mungkin, tapi kalau tak ramai pun tidak jadi masalah pun. Jadi kerana itu jangan tertipu dengan perkara ni. Kalau orang tertipu ni, akhirnya dia akan cuba buat apa pun. Contoh, ada yang cadang pukul 9, ada yang cadang pukul 10, ada yang cadang lepas Jumaat lah, lepas solat Jumaat pukul 3, ada yang cadang. Jadi meraihkan, akhirnya kita tak mampu untuk buat apa-apa. Sebab apa kita nak terlalu meraihkan? Kita cuba buat yang terbaik, tetapi serahkan ia pada Allah. Dan ada pula wa za'amal akharun annahu fi kasratil amwal wa kasratil aulad. Dan ada pula yang menyangka bahawa mereka itu mendapat kemuliaan dan keagungan terletak pada banyaknya harta benda dan anak buah. Lalu ia merasa sombong dengan yang demikian itu. Jadi maksudnya dia merasakan bahawa dia punya keagungan, kemuliaan pada sarwatil amwal, punya banyaknya harta. Semakin banyaknya harta, dia boleh tunjuk dia punya kereta tersusun dekat dia punya rumah, dekat dia punya parkir rumah. Dia ada rumah yang besar-besar. Dia ada duit yang banyak sampai dia dia campak-campak duit kan. Punya kayanya sampai campak duit. Sebenarnya budaya campak duit ini budaya yang sangat tidak baik dan bahkan ditegak oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya bagaimana pun, bahkan kan Rasulullah sebut kan, orang yang dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah
rajulun anfaqu biyaminihi hatta la ta'lamu shimalu. Lelaki yang infak dengan tangan kanan sampai tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya orang kaya bagaimana pun, kalau dia sedekah, semakin sembunyi sedekahnya, semakin baik dia punya keadaan. Apatah lagi kalau campak duit. Nak tunjuk dia kaya sangat, campak duit. Jadi ini budaya yang tak baik. Walaupun kita kata, ini sekadar gurau je, ini sekadar. Tapi sebenarnya dia akan menggores hati ramai pihak. Kan? Duit banyak-banyak tu dia campak-campak ataupun ditunjuk-tunjuk kekayaannya. Menunjukkan nanti orang kata, ni nak dia hebat lah sebab dia kaya. Sedangkan itu bukan keagungan dan kemuliaan. Ada yang menyangka kemuliaan itu berada pada ramai anak buah. Maksudnya zuriatnya ramai. Engkau anak berapa? Ni musim balik kampung kan. Orang kata kena apa? Kena bersedia dengan soal jawab. Dah PKP 2 tahun dah kata. Tak beranak lagi engkau. Jadi kadang-kadang mak mertua ni boleh tahan juga kan. Atau mak-mak pun boleh tahan juga. Jadi anak kau dah berapa? Tak akallah anak 3 je, tak akal anak 2 je. Anak semua lelaki, mana anak perempuan? Orang dapur tak ada. Ada orang yang bertukang je dia kata. Jadi bukan ramai anak menunjukkan kehebatan. Bukan banyaknya harta menunjukkan kehebatan. Tapi ada yang menyangka begitu. Sehingga dia meramaikan anak, sehingga dia memperbanyakkan harta. Dan kemudian ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada kemampuan merampas hak orang lain dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah-darah mereka. Dan ada juga yang menyangka, jadi ada yang meletakkan kemuliaan pada kuasa. Maksud kuasa itu dia rampas hak. Dia ada kuasa kan? Engkau kalau tak buat begini, aku ugut kau. Engkau kalau tak buat begini, nanti kau hilang pekerjaan. Kau kalau tak buat begini, aku sekat kau. Kau kalau tak buat begini, aku ambil harta kau. Jadi ini dipanggil kuasa. Kadang-kadang ada orang yang memiliki kuasa, jawatannya tinggi, kedudukannya besar. Baginya lagi ramai orang yang dia zalim, itulah yang hebat. Sebab tu kita tak rasa, mungkin kita tak rasa sebab kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, kita tak merasa. Tapi orang yang ada kuasa, dia akan merasa. Kau kalau tak buat begini, aku akan lakukan kamu begini. Diugut dan diugut. Jadi ini berlaku sama ada secara halus ataupun secara kasar macam kalau dekat luar negara kan. Banyak negara-negara yang menzalimi akan rakyat. Sampai bunuh rakyat, sanggup bunuh rakyat nak tunjuk yang dia hebat. Ada yang menunjukkan ketenteraannya hebat, akhirnya dia menawan banyak negara. Jadi dia merasakan kehebatan itu pada menzalimi orang lain. Semakin ramai yang dia zalim, maka semakin hebat diri dia. Ini sangkaan manusia. Dan ada juga mereka yang menyangka kemuliaan dan keagungan itu berpunca daripada banyak membuang-buang harta dan melakukan pembaziran dan keterlaluan dalam berbelanja. Jadi ini orang tunjuklah dia ada duit banyak, dia tunjuk dia ada apa? Dia boleh shopping dengan harta yang banyak. Jadi ini semua berbelanja tidak menjadi kesalahan tapi menunjuk itu adalah kesalahan. Biasanya orang yang nak merasa mulia ni dia suka tunjuk. Kan? Dia beli apa dia tunjuk. Bukan salah. Orang kata apa? Terapi diri kan. Kita hargai diri kita dengan kita berbelanja dengan apa yang kita perolehi. Kita dah susah payah cari duit, kita berbelanja. Salah ke? Tak salah. Tapi tengok apa perbelanjaan. Adakah membazir? Ada orang dia makan, contoh dia pergi makan, ni dah boleh dine in kan. Ramai yang dah boleh masuk restoran. Dia boleh makan. Order beribu. Kan satu meja tu beribu dia order kan. Tapi akhirnya apabila dia balik, makanannya membazir. Banyak tak habis. Dia beli ketam banyak tapi rupanya ketamnya tak habis. Dia beli daging bakar banyak, dagingnya tak habis. Jadi ini pembaziran. Jadi pembaziran ni ramai yang menyangka kadang-kadang dia ambil gambar banyaknya makanan yang dia makan, maka dia merasakan itu kemuliaan. Ada yang pergi bercuti, dia tunjuk yang dia naik kereta besar, dia tunjuk yang dia naik kapal terbang ke, naik apa ke, maka dia rasakan itu yang terbaik. Tak betul, kita rasa itu hak dia, betul hak dia, tapi adakah hak dia untuk menunjuk? Adakah hak dia nak bermewah-mewah untuk dia berikan kepada orang lain? Jadi masalah ilmu tasawuf ni, kita bukan nak tuding jari pada orang, kita nak untuk diri kita. Contoh orang lain adalah untuk diri kita. Dan saya takkan sebut nama-nama lah. Jadi ustaz sebut nama. Ni ustaz A begini, ustaz B begini. Maksudnya ustaz ni pun tak betul. Jadi kita bukan nak tuding jari pada sesiapa, tapi sebenarnya kita ambil pengajaran di luar untuk diri kita. Maksudnya nanti kalau kita kaya, janganlah jadi begitu. Kalau kita ramai anak, jangan jadi begitu. Jadi ini semua kemuliaan yang disangka. Memang begitulah manusia.
Ada manusia yang sangka kemuliaan dengan ramainya pengikut. Yang ramainya pengikut ni biasa ahli politik dan pendakwah lah. Ni masalah pendakwah pun begitu. Sebab itu Imam Ghazali letak nombor 1. Sebab tu Imam Khatim Al-Asam letak nombor 1. Maksudnya menyangka pengikut. Jadi ada sebahagian ulama ataupun sebahagian ustaz dia menyangkakan dia ramai follower, dia hebat. Dekat dia punya Instagram, dekat dia punya Facebook, dia ramai pengikut dia, dia adalah orang yang hebat. Itu dipanggil tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan dia akan letak begitu. Itu hakikat manusia, memang fitrah manusia. Ramai pengikut, ramai yang ikuti kelas dia, dia rasa bangga. Itu ahli politik dan pendakwah pun begitu. Ada yang menyangka dengan banyaknya harta, dengan ramainya anak. Ada yang menyangka dengan dia ada kuasa, dia boleh zalim dekat orang, dia boleh melakukan ugutan, kerosakan, dia rasa dia paling hebat. Ada yang menyangka duit banyak yang dibazirkan. Dia belanja, dia habiskan duit dia, itulah yang paling hebat. Itu sangkaan. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Jadi Imam Khatim Al-Asam kata, aku membaca satu firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu ialah orang yang paling tinggi takwanya. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan. Dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebut di dalam Al-Quran itu benar. Dan sangkaan-sangkaan mereka yang aku sebutkan tadi adalah batal dan palsu belaka. Jadi, sebagaimana Rasulullah pun pernah sebut, Rasulullah kata, la fadlu a'jamiyun ala arabiyyun ala a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab berbanding dengan orang ajam ataupun bangsa asing illa bittaqwa, kecuali dengan sebab ketakwaan. Jadi yang Allah pandang takwa, tapi takwa ni tak nampak. Adakah Ustaz Luqman pakai kopiah putih, jubah putih hari Jumaat ni paling takwa? Bukan. Adakah yang mempamerkan kewarakan itu paling takwa? Tidak. Sebab takwa itu Rasulullah kata at-taqwa hahuna. Takwa berada di sini. Mana? Hati. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Dan kita pun tahu kita ni takwa ke tidak. Jadi takwa yang paling baik. Jadi Allah memandang kemuliaan kepada ketakwaan. Jadi orang kata apa, orang nak bicara apa, orang nak sebut apa, maka yang penting Allah, pandangan Allah, iaitu takwa kita. Jadi sebab itu zaman sekarang ni zaman kita nak tambah banyak amal. Beramallah dengan sebanyak-banyak amalan. Sebab yang mulia itu amalan. Yang mulia, nak dapat takwa mesti dengan beramal. Tak boleh, saya takwa, tengok tak pergi masjid pun. Saya takwa, tengok tak pakai tudung pun. Saya takwa, tengok tak begini pun. Jadi ini kita kena tahulah. Jadi sebab itu kita banyak kali sebut, dan saya yakin puan-puan pun dah banyak kali ikuti kelas berkaitan dengan perkara wajib, dia tidak ada kompromi. Maksudnya tidak ada tolak ansur pada perkara wajib. Tak apa je, dia tu tak pakai tudung, yang penting hatinya baik, kan biasa ayat begitu. Sebenarnya bab kewajipan dia tidak ada kompromi. Tak boleh kata tak pakai tudung tak apa, tak boleh, sebab dia adalah kewajipan. Cuma kita tidak mengecam lah, kita tidak mengecam dan kita tidak memaki hamun. Itu bukan budaya Islam. Tapi tetap salah. Jangan kata salah, mulia. Dia itu tak apa. Yang penting kan dia banyak sedekah. Yang penting kan dia itu. Betul, kebaikan kita tak nafikan. Tapi perkara wajib tidak ada kompromi. Nak dapat takwa, betul. Takwa itu kita kata di hati. Betul, takwa di hati. Tak ada siapa yang nampak. Saya tak pakai tudung pun, saya takwa tau. Yang lelaki pakai seluar pendek, tak penting pergi masjid tu. Yang penting kan takwa. Takwa tu kat mana? Kan kat hati, bukan dekat lutut ni. Pakai seluar pendek nampak lutut lelaki. Bukan penting ni. Aku duduk nampak lutut ni, aku takwa. Takwa mesti dengan beramal. Mustahil capai takwa kecuali dengan amalan. Jadi kan itu dia macam, kalau Imam Ghazali kata, dia macam mustahil kenyang kecuali dengan makan. Saya tak perlu makan pun tak apa, saya akan kenyang. Boleh? Tak boleh. Tahu pula dia, kalau nak kenyang mesti makan. Kau tak payah makan lah. Kan nanti Allah nak bagi kenyang, boleh kenyang je. Tak boleh, mesti makan baru kenyang. Jadi begitu juga takwa. Nak dapat takwa, mesti dengan beramal. Dia tak boleh takwa datang tiba-tiba. Tiba-tiba orang tu lahir, tak buat apa-apa, sampai masa, dia takwa. Tak, dia mesti dengan dia melalui fasa-fasa, dengan dia beramal. Jadi kan itu, mesti dengan beramal untuk mencapai takwa. Dan kemudian yang kelima, kata Imam Khatim Al-Asam, fa'idatul khamisah.
Inni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki-memaki dan umpat mengumpat. Lalu aku dapati hal ini berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan ataupun ilmu. Jadi ramai orang hasad ni zaman sekarang ni, memang ramai orang hasad. Dia panggil zaman kecam. Netizen kecam. Apa-apa kecam. Tak ada benda yang betul. Semuanya salah. Yang orang politik pun dikecam, yang artis pun dikecam, yang ustaz pun dikecam, orang biasa pun dikecam. Kerjanya mengecam, memaki, mengumpat dan lain-lain. Ini dah jadi budaya, bukan pada zaman kita, bahkan pada zaman dahulu lagi. Budaya kita suka memaki hamun orang lain, suka menyalahkan orang lain, suka melihat akan keaiban daripada orang lain. Maka ini semua berpunca daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan ataupun ilmu. Jadi apabila orang naik pangkat, dia tak naik pangkat, dia akan hasad. Akhirnya apa dia buat? Maka dia akan maki orang tersebut. Bahkan dalam politik pun begitu kan. Dan nampak orang tu ada kuasa, parti ni ada kuasa, dia cuba untuk menjatuhkan orang itu punya kuasa. Begitu juga dengan ilmu. Tengok ustaz tu ada ilmu, ada pengikut lebih, maka dia dengki, dia sekat ustaz tu daripada menyampaikan ceramah. Ini budaya-budaya yang tidak baik dalam kita menuntut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ini berlaku, lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah Az-Zuhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini. Maka aku pun faham bahawa pembahagiannya segala nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu, aku tidak pernah hasad akan sesiapa dan aku merasa puas dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita beriman dengan ayat ni, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami membahagikan di antara mereka akan kehidupan mereka di dunia. Maksudnya setiap manusia dia dah ada rezeki dia. Kita belajar satu hadis yang Rasulullah sebut. Rasulullah kata sampai tempoh dalam kandungan satu janin itu 120 hari, 4 bulan dalam kandungan ibu, maka Allah utuskan malaikat dan Allah tiupkan pada janin tersebut akan roh dan Allah tuliskan kepadanya akan 4 perkara. Di antara 4 perkara itu apa Allah tulis dia? Biqatbi rizkihi. Allah tulis dia punya rezeki. Maksud Allah tulis dia punya rezeki daripada bila? Daripada roh itu ditiup. Roh ditiup sahaja dalam janin ibu, maka rezekinya Allah tentukan. Maksudnya nanti ibunya makan apa kan? Ibu makan apa sampai kepada anak tu dalam perut tu, itu pun Allah dah tentukan dah. Nanti ketika mana dia lahir di mana pun Allah tentukan dah. Maksudnya dia lahir baik ke, tak baik ke keadaannya, dia lahir selamat ke, tak selamat ke, dia lahir dalam keadaan normal ataupun tidak normal, itu Allah dah tentukan. Sejak daripada dalam janin sampai dia mati, Allah tentukan. Nanti ketika mana waktu dia kanak-kanak, waktu dia remaja, waktu dia dewasa, waktu dia tua, sampai detik hayat dia, semuanya Allah tentukan. Allah dah tentukan dan penentuan Allah itu tidak berubah. Maksudnya Allah dah letak dah. Jadi saya takkan ambil harta rezeki orang lain. Puan-puan takkan ambil rezeki orang lain. Jadi kita mendapat rezeki kita, dia mendapat rezeki dia. Maka kenapa perlu untuk hasad dengki? Dia itu nampak tenang je. Dia itu nampak tak buat apa-apa pun tiba-tiba naik pangkat. Dia itu kenapa dia niaga, untung pula. Dia jual nasi lemak, aku pun jual nasi lemak. Tapi nasi lemak aku tak laku, nasi lemak dia laku. Akhirnya kita dengki. Sedangkan semua itu Allah tentukan. Jadi sebenarnya orang yang memiliki hati yang tenang ni kan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata yaum la yanfa'u malun wala banun. Satu hari nanti, iaitu pada hari kiamat, tidak ada manfaat malun wala banun, harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni hati yang tak pernah rasa dengki ke orang lain.
Sebab tu hati sejahtera ni penting. Kita tengok orang lain punya nikmat, kita rasa syukur. Alhamdulillah dapat dia nikmat. Kita nampak orang lain kurang rezeki, kita doa, ya Allah mudah-mudahan kamu tambahkan rezekinya. Hati dia sentiasa merasakan aman dan tenang. Nampak orang nikmat banyak pun tak ada rasa nak dengki. Ada orang nampak nikmat banyak, dia itu tipu dapat kan. Alah, dia tu nanti dia kata, ustaz tu banyak ceramah, kenapa Ustaz Loman tak banyak ceramah? Nanti mungkin kalau dengki lah, kalau saya dengki saya kata, dia tu temberang je, bukan betul pun dia cakap, dia melawak je. Jadi kita dengki, dia akan keluar perkataan-perkataan begitu. Kita akan merasakan, dia tu tak betul pun. Dia cakap boleh lah kan, dia tu ramai begini-begini, dia akan sebut. Begitu juga orang yang naik pangkat, dia tu bukan kerja betul pun. Jadi kita akan merasakan dengki dengan apa nikmat yang dia dapat. Dan andai kata, satu lagi masalah hati apabila nampak orang lain diuji. Tengok itu, dia tu dah kena buang kerja. Kenapa dia buang kerja? Memanglah dia kena buang kerja, dia tak kerja macam aku. Kan, aku ni taat, aku ni baik, tengok dia tak betul. Kenapa dia niaga tak laku? Kenapa dia bankrupt? Dia tu kita akan merasakan bangga dengan kejatuhan dia. Dengan sebab dia diuji oleh Allah, kita rasa kita mulia, dia tak mulia. Ini masalah hati. Jadi sebab itu, apa yang berlaku sekeliling kita, rasa tenang. Maksudnya, kalau Allah bagi nikmat kepada seseorang, kita kena syukur kepada Allah. Aku pun dapat nikmat ini. Kalau kita nampak orang lain diuji, doa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan kamu bantu dia dalam dia bangkit untuk dia dapat rezeki daripada kamu. Jadi ini semua hati yang tenang. Dan kita akan merasakan tenang apabila kita yakin bahawa rezeki kita punya. Hari ni kita niaga kan. Kadang-kadang kita niaga baik kan. Alhamdulillah habis kita punya barang jualan. Tiba-tiba satu hari kita niaga langsung tak laku sebab mungkin hujan lebat, orang tak keluar rumah, kita jual apa pun sarapan ke orang tak beli. Kita rasa ini rezeki aku, ya Allah, ini rezeki aku hari ini. Dan saya yakin sebenarnya ramai di kalangan peniaga kita ada memiliki perasaan begitu. Maksudnya dia merasa cukup dah. Inilah ketentuan Allah. Tak apalah, Allah dah tentukan kita begini. Tapi ramai orang mengeluh. Kan, mengeluh, dan sifat mengeluh ni memang kena didik hati kita supaya kita kena yakin bahawa ini rezeki ketentuan daripada Allah. Bukan sebab majikan, bukan sebab pembeli, bukan sebab sesiapa. Semuanya daripada Allah. Yakinlah siapa yang meyakini rezeki itu daripada Allah, dapat banyak, dia merasakan syukur, dapat sedikit, dia merasakan tenang. Inilah pengajaran daripada surah Zuhruf ayat yang ke-32. Dan kemudian faedah yang ke-6. Faedatu as-sadisah. Inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li'aradin wa sababin. Sesungguhnya aku melihat manusia ini satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada sesuatu tujuan atau sesuatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi. Jadi manusia ini dipanggil sering bermusuh-musuhan. Yu'adi ba'duhum ba'da. Dia bermusuh dengan pelbagai sebab. Macam-macam lah. Tujuannya apa? Tujuannya politik. Tujuannya apa? Tujuannya pengikut. Tujuannya apa? Tujuannya perniagaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih hati manusia. Kadang-kadang kita sama kita pun nak dapat hati kawan kan, nak pikat hati kawan tu sampai kita gaduh dengan kawan kita. Mana yang lebih boleh menawar hatinya. Jadi akhirnya bermusuh. Bermusuh dengan pelbagai sebab lah. Banyak sebab. Permusuhan tu ada pelbagai sebab. Maka Imam Hatim Al-Asam dia kata, aku memikirkan firman Allah yang berbunyi dalam surah Fatir ayat ke-6, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah dia sebagai musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa pun selain daripada syaitan. Jadi nak gaduh dengan syaitan. Nak bermusuh, musuh dengan syaitan. Nak apa pun, syaitan musuh kita. Bukan A, B, C. Siapa pun individu, itu bukan musuh kita. Musuh kita syaitan. Jadi, kena letak musuh kita syaitan. Sebab itu Allah kata, sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu. Fattakhiduhu aduwa. Allah bukan jelaskan sahaja bahawa syaitan itu musuh. Tapi Allah kata, fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuh betul-betul. Maksudnya, sungguh-sungguh lawan dia.
Kat lawan dia, kita nak bangun subuh kan, nak bangun subuh. Syaitan ni memang dia celakkan mata, dia kata lama lagi subuh. Baru 5.45, 5.45 dah azan dah. Baru 5.45, nanti dululah, kita pun matikan kita punya jam. Bangun 6 suku, awal lagi kan 6.45 baru habis. Jadi dia pun akhirnya dia melewat-lewatkan. Kalau dia tahu, ni syaitan ni, dia terus buang dia punya selimut, dia terus bangun. Sebab apa? Dia tahu syaitan hasut dia. Ajak pergi kuliah. Online. Ni Ustaz bagi link dah bagi link. Kadang-kadang nak klik, nanti dululah klik. Nantilah buat kerja lain lah. Nantilah kita masuk Google Meet juga, GM. Google Meet juga, tapi Google Meet makcik-makcik bawang. Dia ada group juga. Google Meet ni bukan kuliah aja, kan macam-macam kan. Ada kelas menjahit lah, ada kelas-kelas lain lah, ada juga grup makcik bawang. Jadi akhirnya dia klik. Dia tahu syaitan tak bagi ni. Syaitan suruh ni, tapi dia tetap pergi juga kepada link-link yang tak baik. Jadi kita tahu syaitan. Apabila kita tahu syaitan, ini syaitan ni, hindarkan. Ini syaitan ni, hindarkan. Apa sahaja yang kita tahu dia daripada syaitan, maka jadikan ia musuh. Kan kalau orang tahu syaitan kan, orang tahu musuh dia akan dekati musuh ke tidak? Tak. Dia akan cuba menghindari musuh dan kena buat persiapan bagaimana nak hadapi musuh. Ni musuh ni. Ni tengah musim Piala Thomas kan. Malaysia insya-Allah petang ni Malaysia lawan dengan Indonesia. Semalam dah kalah dah dengan Jepun, tapi pekat kumpulan tak apalah. Ni kita nak lawan Indonesia petang ni 7.30 malam. Jadi ini musuh tradisi dia panggil. Malaysia lawan Indonesia. Jadi pemain-pemain badminton dia akan cari kelemahan musuh dia. Dia akan pastikan dia dapat mengalahkan musuh dia. Dia akan sungguh-sungguh. Ini musuh. Maksudnya musuh ni bukan nak bertumbuk. Tapi kalau syaitan begitu juga. Dia musuh kita. Maka kita kena ada persiapan bagaimana nak menghadapi musuh. Dan syaitan ni dia adalah musuh yang sangat bijaksana. Tipu helahnya dia boleh pelbagai. Dia tak boleh lalu jalan nombor 1, dia akan lalu jalan nombor 2. Tak boleh jalan nombor 2, jalan nombor 3. Tak boleh nombor 3, nombor 90. Jadi syaitan ni dia akan buat jalan pelbagai untuk goda manusia. Bukan daripada kecil sampai ke dewasa sahaja. Bahkan syaitan akan goda manusia sejak lahir sampai dia nak meninggal dunia. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu kita kena doa pada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahkan kami dengan kesudahan husnul khatimah. Dan jangan sudahkan kami dengan kesudahan su'ul khatimah. Kenapa? Sebelum mati ni syaitan akan bisik. Masa lahir syaitan bisik kan. Sebab tu Rasulullah sarankan bayi lahir azan telinga kanan, bisik telinga iqamah telinga kiri supaya tidak dibisik oleh syaitan. Bayi ni, sedangkan bayi tak ada dosa pun. Tapi kenapa Rasulullah minta azan iqamah? Sebab supaya syaitan punya bisikan tak masuk dalam hati bayi, dalam telinga bayi, pada pendengaran bayi. Nanti sebelum kematian pun Rasulullah pesankan. Rasulullah kata, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang nak mati kalangan kamu tu dengan baca la ilaha illallah. Maksudnya ketika mana kita mendekati keluarga kita yang nak meninggal dunia, sedang nazak, apa yang kita kena buat kat telinga dia? Bisik kat telinga dia perlahan-perlahan, la ilaha illallah. Jangan bosan. Kalau tengah nazak, jangan kita leka sedetik pun untuk bisik. Supaya apa? Supaya tak masuk bisikan syaitan sehingga dia terlupa nak mengucap. Ini penting. Sebab kadang-kadang sepanjang hidupnya baik. Tapi rupanya di akhirnya syaitan berjaya. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu kena doa. Doa pun penting. Kita kata tak payah doa lah. Nanti nak mati baru doa. Jangan. Kita tak tahu bila kita mati. Jadi kerana itu doa tu diteruskan. Dan kita kena minta pada Allah. Mudah-mudahan kita ni tidak diganggu syaitan sampai bila-bila. Jadi ini doa. Dan kita kena letak syaitan sebagai musuh. Dan kemudian fa'idatus sabi'ah, faedah yang ketujuh, inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghati li talabil quwati wal ma'ash bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhati wa harami wa yudhillu nafsahu wa yanqusu qadrah. Faedah yang ketujuh, sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Jadi memang kehidupan manusia
dia sanggup buat apa pun untuk dia punya makan. Dan ini kita hormatlah kepada golongan-golongan yang sungguh-sungguh cari rezeki, sungguh-sungguh untuk memberikan keluarga makan. Dan ramai yang buat kerja pelbagai. Orang tak kira dah sekarang ni, tak kira kerja itu kerja susah ke, kerja senang ke, kerja itu dengan kelulusan dia ataupun tidak. Kelulusan dia kadang-kadang ada yang ijazah falsafah, PhD, ada yang dah sarjana, master, ada yang dah ada ijazah, ada sijil. Tapi kerjanya biasa. Kenapa? Sebab dia nak rezeki yang halal. Alhamdulillah, memang manusia dia akan sungguh-sungguh untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Tetapi jangan sampai yang Imam Hatim Al-Asam sebut ni, terkadang dia terpaksa mengambil yang syubhah, mengambil yang haram. Jangan kerana kita nak sangat sehingga kita buat apa pun, melanggar prinsip agama. Agama kata begini, kita sanggup melanggar agama sebab kita nak cari makan. Kamu nak kerja di sini boleh, tapi kamu kena tolong juga angkat botol arak. Ini kita kena ingat. Anak-anak, kalau ada anak puan-puan yang kerja di kedai runcit ke, yang kerja di kilang-kilang ataupun di mana-mana pasar raya ke, yang memang dia kerjanya kan campur. Kita tak kata haram, tapi dia kadang-kadang ada stok botol arak kan. Minuman tidak patuh syariah, non halal drink. Jadi ada minuman non halal, ada makanan non halal. Yang arak ni tak boleh angkat. Angkat pun tak boleh. Kalau nak angkat tu, minta yang non-Muslim angkat. Walaupun bos kata, awak kerja dengan sini, awak kena angkat lah. Jadi, hukum angkat botol tersebut pun haram. Dan begitu juga, kalau dia cashier, maka ada yang nak bayar. Sebenarnya yang bayar itu pun, kalau dia tukang bayar, tukang cashier, dia menjadi haram. Sebab itu, ulama kata, kalaulah dia terlibat dengan pasar raya yang begitu, sebolehnya dia keluarkan sedikit daripada duitnya, daripada gajinya untuk beri kepada maslahah ammah, iaitu sedekah, tabung masjid ke, sedekah dekat ke mana-manalah, yang penting untuk public punya kebaikan. Sebahagian, contoh kalau gajinya 2,000 kan, gaji 2,000, mungkin sebahagian tu mungkin RM50, bukan banyak pun, tapi nak kurangkan sedikit. Sebab dia boleh elak ke kat cashier orang nak bayar botol arak? Yang beli ni memang non-Muslim kan, orang yang agama lain. Boleh elak ke? Tak boleh elak. Awak pergi ke cashier lain lah, marahlah orang tu. Jadi dia kena juga, tapi dia kena keluarkan sedikit duit dia. Sebab apa? Sebab ada sumber yang syubhah. Kita kadang-kadang tak apalah, sama je. Tak apalah, tak boleh. Sebab perkara itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Sanggup buat apa pun untuk melakukan perkara yang haram, dan dia mendapat rezeki yang luas. Dia rasa rezekinya luas, dia rasa rezekinya banyak, duitnya banyak, dengan dia melanggar apa perintah daripada Allah. Lalu aku pun memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Hud ayat yang ke-6. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadah kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Jadi, sebagaimana kita relatekan, kita kaitkan dengan nasihat sebelum daripada ini, berkaitan dengan rezeki, maka kita tahu bahawa rezeki itu adalah daripada Allah. Sejak dalam kandungan sampai detik kematian, semua rezeki Allah telah catatkan. Tidak ada orang yang Allah hentikan rezeki kecuali sampai padanya ajal. Kena ingat ni, rezeki kita habis bila ajal kita sampai. Sebagaimana ajal belum sampai, rezeki akan berjalan. Maka kalaulah haiwan yang melata pun Allah telah tentukan rezekinya, apatah lagi manusia. Ini biasa kadang-kadang orang malas pun dia guna ayat ni. Ulat dalam batu boleh makan, takkan aku duduk rumah tak ada makan. Akhirnya ada suami yang tak kerja kan. Goyang kaki, kenapa? Kalau ulat dalam batu boleh makan, takkan aku dekat rumah tak boleh makan. Kena ingat ni, dia konsepnya betul kita beriman dengan apa firman Allah, iaitu rezeki Allah telah tentukan. Tapi kena ada usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu penting, maksudnya usaha. Kita dah menjual, tadi saya sebut, kita dah jual lah sarapan. Tetapi andai kata terjual sarapan, syukur kepada Allah.
tapi anda kata tidak terjual, itu ketentuan daripada Allah. Itu maksudnya dah usaha kan, dah masak nasi lemak, dah buat kuih, dah buka gerai, dah letak dah, tapi tak ada orang beli. Kita dah usaha, yang lain serah pada Allah. Lain tak usaha, goyang kaki kat rumah, nanti adalah dapat bantuan, nanti kibarlah bendera putih, nanti sampailah bantuan. Kalau kita dah usaha, tak dapat, kita minta tak apa. Tapi kalau tak usaha, tak boleh. Jadi kerana itu, tapi bukan sampai menggadaikan maruah. Sebenarnya orang yang menggadaikan harga diri, yang sanggup buat perkara yang haram adalah mereka yang terlalu memikirkan rezeki. Dia fikir rezeki akhirnya, bang, tak tutup kedai ke? Waktu maghrib ni, waktu maghrib kan pendek. Sekarang ni maghrib dah 6.56. 6.56 dah maghrib. Kan? Pukul 8 dah isyak dah. Jadi dia tak tutup kedai. Tak boleh ni. Time maghrib ni customer paling ramai. Kadang gerai burger, saya ada kawan-kawan saya jual burger. Alhamdulillah, maghrib dia tutup. Nanti ada yang nak datang kan, nanti dia kata lepas pukul 8. Sebab apa? Sebab dia nak sembahyang maghrib. Tapi sebenarnya waktu maghrib ni waktu paling ramai orang datang. Kalau kita tutup rugi kan? Rugi. Kalau fikir sangat, akhirnya kita takkan tutup dan tak sembahyang. Tapi mereka yang yakin rezeki daripada Allah, dia tutup. Tak kisahlah apa pun jadi, yang penting dia nak sembahyang. Jadi fokus pada ibadah. Kan kita solat duha, kita solatlah apa pun untuk kita mengundang rezeki daripada Allah. Yakin rezeki daripada Allah. Maksudnya jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk ugut kamu pun untuk dia tidak bagi rezeki kepada kamu, kena yakin rezeki daripada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kuasa, kekuatan kecuali pada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita letak semuanya pada Allah. Bukan pada manusia. Letak semua pada Allah, maksudnya kita usaha je jadi pekerja yang paling baik, jadi peniaga yang paling baik, jadi seseorang yang bekerja paling bagus, tapi rezeki itu kita pulang pada Allah. Aku dah buat sungguh-sungguh, tak dapat pun rezeki. Aku dah buat sungguh-sungguh, gaji tetap kecil. Aku dah buat sungguh-sungguh, tetap tak naik pangkat. Tak apa, yang penting usaha sungguh-sungguh. Tapi masalahnya, ramai orang kadang-kadang, sebahagian lah, kadang-kadang dia tak usaha pun, dapat rezeki kecil. Nak buat macam mana? Itu je. Sedangkan dia tidak usaha. Jadi, kalau kita dah usaha, serahkan bulat-bulat pada Allah. Tak perlu terlalu memikirkan sehingga kita menggadaikan apa yang sepatutnya kita tunaikan kewajipan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nasihat yang ke-8. Al-fa'idatul saminah. Faedah yang ke-8. Inni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin. Ba'duhum ala dinarin wa dirham wa ba'duhum ala mali wal mulki. Sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangannya. Memang manusia, dia ada dipanggil mu'tamid, iaitu benda yang paling dipegang dalam hidup dia. Prinsip hidup dia dan perkara yang dia pegang dalam hidup dia. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham wang sebagai pegangan. Maksudnya, ada orang baginya yang paling bagus, banyak duit. Kan? Banyak duit. Paling banyak duit, itulah paling hebat dia. Itu dia panggil dia punya cita-cita. Dinar, dirham, duit. Dan ada pula sebahagian yang menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangannya. Jadi harta dan kerajaan ni orang politik lah. Sebab tu orang politik ni kadang-kadang kita pun duduk pelik. Kenapa dia kan gaduh. Kemudian dah mula-mula yang kawan tu dia kutuk, dia maki, dia fitnah. Tiba-tiba jadi kawan sebantal pula. Maksudnya lompat bakti. Boleh pula dia. Yang penting tak kisahlah. Yang penting aku nak jadi kerajaan. Kan? Lompat sana, lompat sini. Yang penting nak duduk dalam kerajaan. Jadi ini adalah pegangan manusia. Ini tidak berlaku di Malaysia. Ini berlaku di Afrika Selatan. Malaysia okey semua kan. Jadi sebab tu kita tak faham. Sebab kita bukan ahli politik. Tapi orang yang berkecimpung dalam bidang politik, itulah hakikat dia. Itulah. Kenapa dia cakap tiba-tiba yang A tu dia pula nafikan, dia pergi kat B. Kenapa? Sebab dia nak politik, nak harta dan nak kerajaan. Dan ada pula yang menjadikan kemahiran ataupun pekerjaan sebagai pegangan. Maksudnya memang dia nak kerja je. Dia nak naik pangkat je. Dia memang bagi hidup dia, kerja itu keutamaan dia. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Jadi ada orang yang menjadikan hamba Allah pegangan. Maksudnya
dia terlalu ta'assub dengan individu. Dia hamba Allah tu dia ta'assub, maksudnya dia apa pun tak ada tak baik kat dia. Baik je orang tu. Sebab apa? Sebab dia berpegang pada hamba Allah, hanya kepada seseorang. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah Talaq ayat yang ketiga. Ini ramai yang hafal. Dia dipanggil ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar lah. Ada ayat 1000 dinar yang bermula daripada ayat kedua sebenarnya kan. Ayat kedua surah At-Talaq kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat kedua surah At-Talaq. Ayat ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap suatu itu kadar yang telah ditentukannya. Jadi, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Siapa yang letakkan Allah tempat dia bertawakal, maka cukup baginya. Tak perlu manusia. Tak perlu pekerjaan, tak perlu harta, tak perlu kerajaan. Tawakal pada siapa? Pada Allah. Allah kata, فَهُوَ حَسْبُهُ, cukup. Innallaha balighu amri. Allah yang menyampaikan urusannya. Urusan kita tak sampai sebab apa? Sebab tak cukup tawakal pada Allah. Maka Allah yang menyampaikan apa yang kita kehendak. Kita tawakal pada Allah, maka Allah yang akan sampaikan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah tetapkan tiap-tiap sesuatu itu kadarnya. Jadi Imam Khatim Al-Hasan kata apa? Aku pun terus bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan akan aku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Maksudnya, kita buat macam mana? Buat je. Tapi kadarnya Allah tentukan. Macam saya sebut tadi lah, kita kerja, gaji berapa, itu ketentuan daripada Allah. Buat je. Dapat berapa, itu ketentuan daripada Allah. Kita niaga, jual sahaja apa produk yang kita miliki, kita promosi, kita buat pasaran dan lain-lain. Tapi kadarnya Allah tentukan. Allah maha mengetahui kadar yang terbaik buat kita. Bukan mesti banyak itu baik, tetapi kadang-kadang sedikit itu lebih baik. Bukan mesti sedikit itu baik, kadang-kadang banyak pun baik. Jadi kerana itu kadarnya Allah tentukan. Kita usaha, ada orang dia usaha, dia kahwin. Dah kahwin dah. Dia usaha untuk dapat anak, tapi tak dapat anak. Memang Allah tentukan. Itu kadarnya supaya dia hidup bersama suami sampai ke akhir hayat. Ada orang dia usaha nak dapat anak perempuan. Dia kahwin, anak lelaki je semua. Itu kadarnya Allah tentukan, kadarnya anak lelaki semua. Ada orang nak anak ramai, anaknya cuma sedikit, maka itu qadarnya. Begitu juga ada orang niaga. Mula-mula dia niaga buka gerai nasi lemak. Dengan harapan nanti boleh buka restoran. Dengan harapan nanti boleh buka jadi chef. Tapi rupanya memang kadarnya sekadar jual nasi lemak tapi jalan sampai tuanya. Itu kadarnya. Jadi kerana itu Allah maha mengetahui. Mana yang terbaik Allah maha mengetahui. Tak apa Allah, aku dah usaha dah. Memang niat dulu niaga umur 20 tahun. Memang nak kaya. Memang nak besar, tapi rupanya sampai ke tua, itulah niaga dia. Tak apalah. Kan? Itulah dipanggil ketentuan daripada Allah. Sebenarnya ilmu tasawuf ni, ilmu melegakan hati. Akhirnya apa jadi sekeliling kita tu? Tenang je. Ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu guru kepada Imam Khatim Al-Asam, Imam Syaqi Al-Balkhi berkata kepada Imam Khatim Al-Asam, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca kitab Taurah, Injil, Zabur dan Al-Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya dia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Jadi kitab ni kita dalam rukun iman, beriman kepada kitab kan? Beriman kepada kitab-kitab. Bukan beriman kepada kitab Al-Quran je. Kan? Wa yu'minu bi kitabi. Iaitu beriman dengan kitab-kitab. Kitab-kitab tu apa? 4. Kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Jadi ini kitab yang memang sahih. Maksudnya, tapi yang tinggal sahih sekarang ni Al-Quran je.
Tapi semuanya daripada Allah. Sama ada Zabur ke, Taurat ke, Injil ke, Al-Quran, semua daripada Allah. Tapi semua kitab ini, dia punya poinnya sebagaimana daripada nasihat Imam Khatim Al-Asam. 8 faedah yang diambil, itulah sebenarnya yang kita nak jadikan pegangan. Terutama tentang rezeki, terutama tentang pegangan, terutama tentang kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita pegang 8 nasihat ni, puan-puan kalau boleh ambil satu nasihat, tampal. 2 nasihat, tampal. Maksudnya 8 faedah ni. Kita ingat 8 faedah ni, hidup kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Sebab inilah yang menjadi masalah utama dalam kehidupan. Kenapa orang bergaduh? Sebab ini. Kenapa orang dengki? Sebab ini. Kenapa manusia melupakan hak Allah? Sebab ini. Kenapa manusia ni lalai daripada kehidupan? Sebab ini. Ini 8 faedah ni, itu yang penting untuk kita pegang supaya yang lebih penting dalam hidup kita adalah di penghujungnya. Bukan sekarang. Kita beramal pada waktu ini adalah untuk waktu masa akan datang, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita mendengar kematian demi kematian. Tak ada yang kita sangka. Kawan baik kita meninggal. Ni tempoh COVID ni kan, berapa ramai orang meninggal dunia. Kan? Meninggal ni bukan dengan faktor usia. Berapa ramai orang muda yang meninggal. Bukan dengan faktor sihat. Kita baru ni ada seorang staf pejabat kadi daerah Mersing meninggal. Dia seorang yang fitness. Daripada dia punya badannya gemuk, dia turun 25 kilo. Maksudnya memang orang yang mengamalkan pemakanan sihat dan beramal dengan gaya hidup sihat. Tapi akhirnya meninggal dunia. Bukan dengan sebab kesihatan. Adakah dengan sebab COVID dia akan meninggal? Yang tak kena COVID pun meninggal juga. Adakah dengan mengambil vaksin dia tidak meninggal? Yang ambil vaksin pun meninggal. Yang tak ambil pun meninggal. Maksudnya dua-dua meninggal. Saya bukan nak kata kena ambil ke tak kena ambil. Cuma maksudnya apa pun kita kena yakin bahawa sampai masa kita akan meninggal dunia. Jadi kerana itu apabila kita ingat kematian, akhirnya kita akan lega dengan semua. Tak apalah apa orang nak kata, tak apalah apa orang nak buat, tak apalah rezeki tak banyak, tak apalah apa keluarga nak letakkan pada kita, tetapi yang lebih penting, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalangan kalian adalah yang paling takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak penuhkan diri kita dengan ketakwaan. Takwa pada Allah, memenuhkan apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Apa yang Allah larang kita, kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita capai martabat takwa. Tak penting apa penghargaan manusia, tak penting apa kita dapat daripada manusia. Yang penting kita yakin ada ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kebaikan Allah pasti balas, setiap kejahatan pasti ada balasan daripada Allah. Jadi kerana itu, buat je baik, tak dapat dekat dunia baiknya, maka kita pasti dapat di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Jadi untuk tempoh ini kita dah berhenti jam 10 pagi. Tapi kita boleh lewat sikit tadi. Jadi kita buka 5 minit soal jawab. Tak boleh bercakap di mikrofon, boleh tulis dekat ruangan chat. Boleh tulis dekat ruangan chat tu nak tanya soalan. Dipersilakan kalau ada. 5 minit. Lepas 5 minit ditamatkan kita punya kuliah. Silakan kalau ada soalan untuk bertanya. Sila, puan-puan kalau ada. Tak boleh bercakap, tulis dekat mesej. Sama ada soalan berkait dengan kita punya kuliah tadi ataupun soalan yang lain, silakan. Ada? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Kalau Silakan. kita solat lillahi Okey. ta'ala dengan fardhu lillahi ta'ala, beza tak? Oh. Dia fardhan, adaan, sunnatan. Jadi dia dalam solat ni, dalam lafaz kita solat kan, usolli fardhu zuhri arba'a raqa'atin imaman ma'muman ataupun fardhan lillahi ta'ala.
Ada yang fardhan, ada yang adaan kan. Baca adaan betul, baca fardhan pun betul, tak baca pun betul. Maksudnya sebenarnya yang penting kita dalam mazhab Syafi'i yang penting pertama solat apa? Usolli fardha. Fardha tu itu dah tunjuk dah. Sahaja aku sembahyang fardu. Maksudnya tak perlu sebut lagi fardha lepas tu. Sebab apa kita dah sebut usolli fardha. Fardha itu dah merangkumi. Cuma ujungnya adaan. Jadi maksud adaan tu yang kita sebut ataupun tidak dalam mazhab Syafi'i sebenarnya yang penting pertama solat apa? Yang kedua bilangan berapa? Yang ketiga untuk siapa? Usolli fardhu zuhri, solat zuhur. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Bilangan rakaat berapa? Kena sebut. Lillahi ta'ala. Jadi kerana Allah, itu pun dah cukup. Tapi yang sempurnanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Bahkan kalau qada pun kita baca adaan walaupun tu qada tetap sah. Maksudnya yang penting kena masuk dalam hati tu sembahyang apa, berapa rakaat, untuk siapa. Itu yang paling penting. Jadi maksudnya kalau kita dah sebut fardu mula-mula tu. Jadi kan itu kalau solat fardu sebut solli fardhu zuhri. Kalau solat sunat usolli sunnatad duha. Maksudnya kena sebut solat tu fardu ke solat tu sunat. Yang hujung tu adaan fardhan ataupun qadaan kalau tak disebut pun tetap sah. Itu kena tahulah. Maksudnya tetap sah cuma baiknya sebut. Silakan. Kalau ada soalan. Tu ada soalan lain. Sekejap Terima kasih Ustaz. Sama. Nak tanya perempuan yang dalam iddah boleh berniaga online tak? Yang dalam iddah sebab dalam online ni tak nampak muka kan? Kecuali dia tunjuk muka lah. Jadi dalam iddah niaga online sila, boleh, tak ada masalah. Jual online. Cuma yang tak boleh promosi. Kan orang buat video lah, buat marketing kan. Sekarang ni macam-macam video kan. Buat video masuk Instagram, buat video masuk IG, masuk Facebook. Dia tengah iddah ni. Tengah iddah sibuk buat video. Kan? Buat video promosi. Bukan kata tak boleh promosi. Tapi dia tengah iddah. Bila dia tengah iddah, dia tak boleh buat promosi tunjuk muka dia, buat video-video tu. Yang kalau dia keluar pergi pasar pun jadi isu kan. Nak zarah mana-mana pun tak boleh, kedua kahwin ke apa. Jadi dalam tempoh iddah, maka jual silakan. Cuma buat urusan. Maksudnya sebolehnya kalau dia boleh buat urusan sekadar pergi ke pejabat pos untuk hantar barang, itu baik. Tapi kalau dia hantar ke orang COD, dekat orang lain dalam tempoh iddah, tak boleh. Cuma ulama kata kalau itu sumber pendapatan dia, sumber pendapatan, memang dia kena niaga, memang dia kena hantar barang. Sebab kalau tak ada makan. Itu dia bagi keperluan. Apabila keperluan, sekadar keperluan dibenarkan. Tapi menjaga diri lah. Menjaga diri. Kalau ada orang lain teman, orang lain yang hantarkan, lebih baik lah. Sebab sekarang ni ramai rana kan. Ramai ada yang, bahkan orang yang jual barang pun ada pos yang boleh ambil di rumah. Ambil di rumah dia punya barang, hantar. Cuma bayarnya lebih lah, kos penghantaran. Jadi, niaga online tak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah dia mempamerkan dia punya rupa, mempamerkan dia punya perhiasan, itu yang menjadi kesalahan. Wallahu alam. Ada soalan lain tadi? Assalamualaikum. Ustaz, kita bekerja wanita, kita bekerja dengan wanita-wanita, tak puas hati dengan kawan sebab dia rehat je, tak buat kerja. Hilang-hilang kalau buat kerja, bab nak duit lebih. Nak tapi malas untuk buat kerja. Kita suruh dia marah-marah kita. Tak rasa iri hati tapi sebab sikap dia, kita umpat keji dia dengan sikapnya. Dan nasihat tapi macam tu juga. Macam mana Ustaz? Kita berdosa yang, ya Ustaz, untuk umpat dia. Okey. Dia pertama hak. Dalam bekerja, memang seorang pekerja kena tunaikan tanggungjawab dia sebagai pekerja. Kalau kita memang ditugaskan untuk menasihat dia, contohnya memang kita department untuk pastikan dia kerja kan, maka kita kena nasihat dia. Nasihat memang perlu, memang perlu untuk sampaikan tanggungjawab dia selaku pekerja. Kita jangan kata, saya tak boleh, itu hak dia. Tak. Sebab apa? Sebab dia bekerja dan kita tak nak dia buat salah. Apabila kita tak nak dia buat salah, kita tarik dia untuk dia melakukan perkara yang betul. Itu satu. Yang kedua, mengumpat. Dia beza mengumpat dengan mengadu. Yang dosa mengumpat tetap dosa. Mengadu beza. Contoh,
kawan kita tak kerja baik, memang dia corik tulang, memang dia rehat je tadi kan, rehat. Tapi kita kena buat aduan tak? Kena. Siapa yang kita kena buat aduan? Buat aduan kepada pihak yang bertanggungjawab. Contohnya bos. Contohnya bahagian sumber manusia. Bahagian pentadbiran. Sampaikan kepada pentadbiran, ini si Aminah ni, minta maaf kalau nama sama. Si Aminah ni tak buat kerja. Memang dia tu rehat je. Tak pergi kerja pun. Ataupun memang tidur je dekat pejabat. Sampaikan aduan kepada pihak yang sepatutnya. Itu tidak salah. Yang salah, bawang. Ni membawang ni salah. Pergi kat kawan meja sebelah. Kau tahu tak Minah tu tak kerja pun. Kerjanya tidur je. Ataupun masuk dalam status WhatsApp. Kawan kerjaku nama Aminah. Tidur je kerja dia. Up status. Itu ngumpat. Hukumnya dosa. Ngumpat memang dosa walaupun perkara itu betul. Sebab tu dari Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, apa maksud mengumpat? Mengumpat adalah sesuatu yang kalau orang yang diumpat itu mendengar, dia tak suka. Walaupun dia betul. Kan? Dia itu hodoh lah rupanya. Hitam betul kulit dia. Betul tak dia hitam? Memang dia hitam. Betul tak dia hodoh? Memang dia hodoh. Tapi kalau dia dengar, dia tak suka, itu dipanggil mengumpat. Kalau benda yang dia reka, dia bukan dia panggil mengumpat, benda yang dia reka dipanggil fitnah. Dia tak buat tapi kita ngumpat dia. Itu bukan mengumpat, itu fitnah. Benda yang dia buat memang itu salah, kita cakap belakang tentang perkara tersebut. Kalau dia dengar dia tak suka, itu dipanggil mengumpat. Dosa tak? Dosa. Ya, yang dosa itu yang mengumpat dengan mulut dosa, yang mendengar dengan telinga pun dosa. Jadi Rasulullah kata al-mustami' ahadul mughtabin, yang mendengar salah seorang daripada yang mengumpat. Jadi sebab itu jangan dengar, ustaz saya ni memang tak ngumpat pun, tapi saya ni duduk dalam grup makcik bawang. Masuk grup bawang tu dia masuk. Tetap dia berdosa. Jadi kalau ada grup bawang tu, keluar daripada grup bawang. Bahaya. Sebab mendengar pun dikira berdosa. Jadi faham maksudnya mengadu tak salah. Macam orang buat jahat, kita pergi balai polis buat laporan. Salah tak? Tak salah. Sebab apa? Kita mengadu pada pihak yang bertanggungjawab. Yang salah masuk dekat media sosial. Zaman sekarang ni ramai masuk media sosial. Apa pun media sosial, tak perlu buat aduan. Sebab apa? Kadang-kadang dengan kita masuk media sosial, contoh kadang-kadang media sosial ni, kita masuk keburukan dia dah ditangkap, dia dah disabitkan kesalahan, tapi video itu keluar lepas beberapa tahun. Lepas tahun, 2 tahun, keluar lagi video yang dia buat salah. Sedangkan orang tu dah bertaubat dah. Sebab tu saya kata, kadang-kadang kita ni rasa memang kita nak timbulkan kesedaran orang lain, jangan buat macam dia. Tapi kita tak tahu video itu akan bermain berapa lama. Dah masuk dekat media sosial, itu hak awam. Kita jangan ingat yang kita dah padam dia selesai. Ada orang dah save dah. Ada orang dah share dah. Rupanya yang kita dah padam tu, benda tu tersebar bertahun-tahun. Jadi kerana itu, yang dikatakan mengumpat adalah mengadu pada pihak yang tidak sepatutnya. Tapi kalau mengadu kepada pihak yang sepatutnya, itu bukan dipanggil mengumpat, tapi itu dipanggil untuk membetulkan keadaan yang salah. Wallahu a'lam. Jadi cukup Ustaz, untuk saya nak bertanya. Sila. Jika seseorang tengah solat, tahiyat akhir, betul-betul dia dah nak beri salam assalam, tiba-tiba jemaah sebelah tu bersin, dia pun melatah. Dalam perkataan Melayu, adakah solat dia tu batal, dan kalau batal perlukah dia mengulang semula? Okey, dia assalam. Dia kalau assalam tu dia tak keluar lagi, tak habis. Dia habis solat adalah ketika mana memberi salam yang pertama. Maksudnya selesai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kan? Kalau lepas tu dia melatah, silakan. Nak melatah apa pun tak apa. Walaupun belum selesai yang kedua. Tapi kalau dia tiba-tiba kawan sebelah bersin. Kawan sebelah bersin, dia pun melatah. Melatah sebut bahasa Melayu. Jadi pertama melatah dia sengaja ke tidak? Tak. Kan tak sengaja kan? Ada orang memang jenis melatah yang tak sengaja. Tapi kalau dia buat-buat, sebenarnya dia melatah satu perkataan. Dia jadi 10 perkataan, batal. Tapi kalau melatah tak sengaja satu perkataan, maka kembali semula dan habiskan dia punya salam. Cukup sekadar tu. Tapi dia melatah tu sampai cuit kawan dia pula, pukul-pukul lagi. Dia macam-macam. Panjangan. Bila panjang tu, batal. Tapi kalau sekadar satu perkataan, kembali semula, habiskan dia punya salam. Maka selesailah sembahyang dia. Tapi kalau dia melatah berlebihan, bahkan dia keluar siap berdiri lagi je. Siap bersilat. Ada orang kadang melatah bersilat lagi, habis. Yang itu batal solat, dan bila batal,
Dia kena ulang semula tau. Dia tak boleh tayat akhir je. Itu kena ingat lah. Okay. Menjawab lah soalan. Kalau boleh tahan lah latah tu. Dah hujung-hujung kan. Jadi habiskan beri salam tu sampai kawan tu pun kalau tahu kawan sebelah melata jangan bersin. Dia tahan bersin. Jadi saya jawab soalan terakhir. Ada yang tanya. Ustaz, wang peninggalan si mati suami mesti kena bawa ke pusaka kecil ke atau wangnya hanya ke DSP sahaja? Sedang harta lain masih berhutang. Jadi dia berkaitan dengan pengurusan harta ni. Kalau hak suami yang KWSP ni duit tau. Bila dia duit, dia KWSP dia ada dua keadaan. Kalau dia ada penama, biasanya apabila ada penama, KWSP akan minta penama keluarkan ataupun transfer ke akaun penama. Jadi selesai, masalah tu selesai. Cuma duit yang dapat daripada arwah suami tu mesti diagih ikut faraid. Ikut faraid maksudnya kena tahu hukum lah. Tetapi andai kata duit tadi tak ada penama, KWSP suami meninggal tak ada penama, ada KWSP tak ada penama, barulah isteri mesti jumpa dengan peguam buat affidavit. Maksudnya kena letak affidavit tu. Jadi peguam akan senaraikan berapa pembahagian. Yang itu baru kena bawa ke dah ada surat mahkamah, dah ada keputusan daripada hakim, bawa surat tu pergi ke KWSP baru boleh keluar ikut pecahan mengikut faraid. Maksudnya dia ada dua keadaan. Yang dah ada penama boleh terus keluar masuk dalam akaun dia, tapi kena ingat bahawa mesti agih ikut faraid. Yang itu sebenarnya mudah, tak perlu pergi pusaka kecil sebab duit dah ada kat kita. Tak perlu pergi pusaka kecil, cuma kena tahu isteri kalau ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Anak dapat berapa, ayah suami dapat berapa, mak ayah suami dapat berapa. Jadi semua kena tahulah. Keluarkan sendiri, agih sendiri, tak perlu ikut pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab kalau lalu pusaka kecil, lalu peguam, lalu hakim lagi panjang, kena bayar. Ini saya cadang sebab saya tak ada kepentingan. Duit dah ada kat tangan. Apabila duit dah ada kat tangan, agih sendiri. Tapi kena tahu hukum. Tapi kalau duit tak ada kat tangan, memang kena ada surat daripada mahkamah, maka kena pergi jumpa peguam. Peguam akan buat bicara pusaka dekat mahkamah. Dapat surat tu, baru pergi dekat KWSP, dia akan keluarkan ikut pecahan. Maksudnya anak berapa, isteri berapa, ibu ayah suami berapa. Jadi itu dua keadaan lah. Sebab tu saya biasa kalau orang jumpa dengan saya akan tanya, duit dah ada belum? Kata duit dekat tangan dah Ustaz. Duit dah ada dalam akaun dah. Jadi kalau duit dah ada dalam akaun, agih sendiri ikut faraid. Sebab benda tu mudah. Kalau lalu peguam, lalu amanah raya, lalu mana-mana, jadi lebih rumit. Sebab duit dah ada. Jadi sebab tu kena ingat, sebenarnya penama ni penting. KWSP kena ada penama. Penting supaya mudah urusan. Tapi penama kena ingat, bukan duit dia. Isteri kena ingat, kalau dah ada penama, memang akaun tu akan pindah. Biasa KWSP akan minta nombor akaun kita. Dia akan transfer daripada duit arwah suami tu pergi ke akaun kita. Pergi ke akaun isteri, maka isteri kena ingat, itu bukan duit dia. Itu duit pusaka. Apabila duit pusaka, isteri dapat berapa, anak-anak dapat berapa, mak ayah suami dapat berapa. Jadi itu kena ingat lah. Betul juga kalau ada penama ni, dia pemegang amanah je. Pemegang amanah, dia tak ada kaitan pun dengan keluarga contoh. Tapi dia penama. Dia keluarkan duit tu, maka dia kena agih ikut pusaka lah. Cuma kalau upah dia ke apa tu kena bincang dengan waris. Sebab dia sebenarnya tak berhak ambil upah. Jadi dia kena bincang dengan waris nak bagi upah berapa pengurusan dia. Wallahu a'lam. Menjawab soalan. Ustaz sikit lagi boleh tak Ustaz? Saya nak Sila. soal tentang edah ni Ustaz. Ustaz, bila bermulanya edah seorang wanita bila suaminya meninggal? Maksudnya macam ni Ustaz, sekarang ni kebanyakan kalau meninggal pengurusan tu dibuat di masjid. Jadi kita ni sebagai seorang wanita boleh tak keluar daripada rumah untuk kita untuk macam memandikan jenazah ke macam tu Ustaz? Boleh tak? Maksudnya kita dah keluar daripada rumah tu. Saya nak tanya Ustaz, bila bermulanya tu? Dia bermulanya iddah sejak daripada kematian suami. Maksudnya bermulanya iddah sejak daripada kematian suami. Betul juga iddah penceraian. Kalau orang cerai hidup, orang cerai hidup, iddahnya ketika mana dia lafazkan cerai. Tapi kalau orang yang cerai hidup ni, mahkamah yang tentukan iddah bermula bila dan berakhir bila. Itu yang cerai hidup.
Kalau yang cerai mati ni macam yang soalannya, cerai mati maksudnya suami meninggal, iddah telah bermula sejak daripada suami meninggal. Cuma pengurusan jenazah dia kena lihat, andai kata ada keluarga yang boleh menguruskan, dia tak perlu untuk keluar. Dia tak perlu untuk keluar. Cuma yang perlu contoh sekadar melihat jenazah suami, mencium jenazah suami, meratapi, sekadar yang boleh lah. Dia tak perlu, keluar rumah pun ulama bahas hukum ni panjang. Jumhur menyatakan tidak boleh pun sampai ke kubur. Maksudnya nak pergi kubur pun tak boleh sampai begitu. Tapi ada yang membenarkan dalam menjaga akhlak. Maksudnya mungkin orang ramai dah habis, dia baru datang. Dia tidak boleh bersambung. Tapi kita tahu kadang-kadang ramai datang kan. Yang suami meninggal, ramai yang juga pergi kubur sama-sama. Ini perbahasan panjang di kalangan para ulama. Cuma jumhurnya tidak membenarkan. Maksudnya menyatakan dah memula iddah dan dia tidak boleh keluar rumah. Cukup sekadar di rumah, apa-apa info biar anak-anak yang beritahu. Yang anak-anak ke waris-waris yang lain ke yang uruskan dan beritahu. Itu bermula tempoh iddahnya. Dia bukan lepas ke bumi. Maksud ada kata lepas ke bumi, selesai ke bumi baru memula tempoh iddah. Tak. Dia bermula daripada suami meninggal dah mula iddahnya dan tempohnya itu yang ulama bahas. Tempohnya adalah 3 kali suci. Sebab tu kita kena lihatlah kalau dia dalam keadaan haid, iddahnya lebih pendek, maksudnya dia akan suci. Tapi kalau dia dalam keadaan bersih, maksudnya tunggu nanti haid kemudian baru suci, baru iddahnya berjalan, lebih panjang sedikit. Kalau dia tengah dalam haid, lagi pendek iddahnya. Kalau dia tengah suci, lagi panjang iddahnya. Sebab tu dalam Islam kalau cerai kat isteri, makruh hukum cerai kat isteri dalam tempoh haid. Kenapa? Dia tengah haid, lafaz cerai. Sebab iddah akan lebih pendek. Apabila iddah lebih pendek, maksudnya untuk tempoh rujuk tu jadi pendek. Sebab tu Islam walaupun gaduh ke, sebolehnya jangan lafaz cerai ketika mana isteri sedang haid. Tunggu. Kadang-kadang lepas haid ni baru reda keadaan rumah tangga kan. Tengah haid ni kadang-kadang suami macam-macam keadaannya. Jadi kadang itu dan sebenarnya supaya menjaga tempoh iddah lebih panjang. Maksudnya rujuknya lebih panjang berbanding biasanya rujuk kalau dia dalam haid dia jadi 2 bulan lebih ataupun 3 bulan. Tapi kalau dia tengah suci, tempoh iddahnya lebih daripada 3 bulan. Jadi kerana itu jangan ceraikan isteri ketika mana sedang haid. Tapi kalau untuk orang yang meninggal, dia kena kira lah. Kalau dia tengah dalam keadaan haid, maksudnya iddahnya akan lebih pendek. Tapi kalau dia dalam keadaan bersuci, tengah suci, tunggu haid suci yang pertama baru dikira sebagai bermula tempoh iddah suci yang pertama. Jadi wallahu alam berkaitan dengan soal jawab kita. Jadi kita 15 minit, 20 minit lebih masa. Tak apa. Jadi insya-Allah kita akan sambung sama ada minggu yang kita bulan ni ada minggu kelima. Kalau Puan Rahbi nak teruskan minggu kelima, maksudnya saya okey. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Maksudnya mungkin minggu kelima nak buat khas ke apa, terpulang. Sebab saya ambil minggu ganjil kan. Minggu pertama 1 hari bulan. Minggu ketiga hari ni berapa hari bulan? 15 hari bulan. Jadi minggu ketiga ada. Kita minggu kelima ada minggu ganjil. Sama ada nak buat ke ataupun tidak, terpulang nantilah. Untuk kita sambung kita punya pengajian. Wallahu alam. Yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan dengan membaca kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.